Apa yang dimasukkan dengan merungkai kurikulum daripada sini? Ini adalah backward design. Bila kata-kata backward design, dia mesti membina big idea, mesti membina soalan pencetus idea ataupun kita panggil EQ, essential question. Nanti lepas ni saya akan gunakan perkataan EQ, essential question, soalan pencetus idea berdasarkan pada kurikulum yang ada ni. Dia punya core business dia mesti di SKP. Bila kita kata kurikulum, mesti di SKP. Okey, daripada sini dia bina big idea dan dibina essential question. Dia rungkai. Bila dia rungkai saja, proses-proses ini ialah proses backward design. Backward design ialah kaedah. Dia ada 3 kaedah dia, iaitu curriculum, assessment, pedagogy. CAP. CAP itu ialah backward design. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan, cikgu? Ada apa-apa tak nak tanya? Okey, saya akan pergi kepada peringkat kenal pasti standard kandungan dan kenal pasti pengetahuan. Ini ialah proses merungkai. Okey, ini ialah proses merungkai di SKP. Jadi kalau sesiapa tanya apa yang dimasukkan rungkai di SKP tu, cari pengetahuan dan cari kemahiran dan cari pengetahuan dalam SP dan SK. SK dan SP lah, standard kandungan dan standard pembelajaran. Perkataan-perkataan tu kan ada. Jadi cikgu kenal pasti di mana ia kemahiran, di mana ia pengetahuan. Kena keluarkan. Itu ialah proses merungkai, maknanya pecah-pecahkan. Okey. Ini ialah tentang apa itu DSKP ya cikgu. Apa itu yang dimasukkan dengan merungkai. Dia susun semula ni. Okey, dalam pelan pembelajaran mengikut keupayaan murid menggunakan pedagogi yang bersesuai untuk mencapai objektif pembelajaran. Dalam DSKP itu sendiri dia ada 3, apa, mengapa dan bagaimana. Jadi di sinilah bila apa ni ialah SP, SK dan SPI. SK standard kandungan, SP ialah standard pembelajaran, SPI ialah standard prestasi iaitu TP yang cikgu nak ambil tadi. TP apa untuk KMR adalah TP 6. Kenapa TP 6? Sebab kita akan membina proses akhirnya murid boleh mencapai yang lebih tinggi. Tapi mungkin pencapaian dia tidaklah sampai ke TP 6 tapi ada yang akan sebelum ni tak ada yang capai TP 6 tapi bila dia dah melalui proses-proses yang kita berikan rubrik-rubriknya, tugasan-tugasan yang kita dah ada kena buat ni, diikut saja one by one, kita akan tengok ramai murid kita akan mencapai TP yang lebih tinggi. Okey. Okey, seterusnya ini adalah kandungan DSKP DSKP sekolah menengah sejarah. Okey, tapi kita akan tengok pada DSKP sekolah rendah sains tahun 4. Saya minta maaf kalau benda ni salah. Ini adalah saya ambil daripada sains tahun 4. Kita tengok sebelah kiri kita sekali ini adalah standard kandungan. Kemudian standard pembelajaran. Ini adalah standard prestasi. SPI, TP berapa yang kita kena ambil? Kena ingat, TP 6. Kita nampak di sini, TP 6 dia ialah berkomunikasi secara kreatif dan kreatif tentang inovasi. Nampak di sini, bila nampak kita berkomunikasi, apa kaedah dia? Mungkin antara kaedah yang murid akan capai ialah presentation. Dia kena present. Kalau dia nak present letak maju paper ke benda, tapi kalau dia boleh present sampai dia boleh bina PowerPoint yang cantik, nampak cikgu dia boleh menuju kepada TP 6 mencipta sesuatu. Okey, secara kreatif dan kritis. Nampak kat sini kan kita nak kreatif dan inovatif. Maknanya kita suruh dia present je, tapi dia present dia ada music latar belakang, dia bina PowerPoint. Arahan kita hanya present saja, tapi dia boleh present dengan secara yang kreatif dan inovatif. Okey. Dia tafsirkan perkataan kreatif dan inovatif ni, dia masukkan muzik, dia masukkan gambar-gambar, dia masukkan dia buat demonstrasi dan dia buat dia menari ke sebelum dia present tu. Nampak tak kreatif dan inovatif, dia boleh mencapai kepada TP 6 cikgu. Dekat sini. Alright. Okey, nampak tak dekat sini? Maknanya daripada perkataan komunikasi ni kita tahu, maknanya
secara lisan lah. Apa yang kita nak ialah tugasan dia, hujung dia mesti pada secara lisan. Jadi dekat sini cikgu nampak tak dia punya standard kandungan pembiasan cahaya. Dekat sini nanti dah pembahasan cahaya menyatakan berapakah standard pembelajaran dekat sini yang cikgu nak pilih, terpulang kepada ke arah TP6 ni. Terpulang kepada ke arah TP6 ni. Mungkin cikgu nak ambil 4-4 ni, terpulanglah 4-4 nak ambil ni. Kalau cikgu kata, oh ini untuk TP6 ni tinggi cuma 2 je ni yang sesuai, 5.33 dengan 5.34. Jadi itulah yang cikgu ambil. Tidak semestinya 4-4 ni cikgu ambil. Tengok yang bersesuaian ya. Kalau kata selalunya kalau yang standard pembelajaran 5.31 dengan ni, atas 1 dengan 2 ni dia yang mudah. Tapi mungkin yang ketiga ni dia agak lebih sukar. Maknanya untuk capai TP6 ni mesti ada yang 2 ni. Ambil lah dua-dua. Untuk capai TP6 ni mesti ada bermula daripada awal sampai akhir. Ambil lah saja. Kalau kata 1 saja, ambil je saja. Maknanya daripada sini nanti cikgu akan membina tugasan dan juga aktiviti-aktiviti terpulang kepada disiplin subjek masing-masing. Okey. Yang cikgu perlu rungkai, apa yang cikgu perlu rungkai? Standard kandungan dan standard pembelajaran. Cikgu perlu rungkai standard kandungan dan standard pembelajaran untuk mencapai standard prestasi TP6. Okey, cikgu kena rungkai apa? Pengetahuan dan juga kemahiran. Macam mana nak tahu ni pengetahuan dengan kemahiran? Ni dia cikgu. Dari cikgu punya SK dengan SP tadi, SK dengan SP cikgu pecahkan dia macam ni. Cari kata nama, cari kata sifat, adjektif dan cari kata kerja. Kata nama dan kata sifat inilah pengetahuan. Saya ulangi murid perlu tahu pengetahuan. Kata kerja inilah kemahiran. Bila kita kata merungkai kurikulum atau merungkai di SKP, apa yang kita kena buat? Cari kata nama dan kata sifat. Kata nama dan kata sifat itu adalah pengetahuan. Apa murid perlu tahu. Okey. Apakah kemahiran? Iaitu apa murid buat, itulah kata kerja. Jadi dekat sini cikgu, ini daripada SP dengan SK ni, SK dengan SP, cikgu pecah-pecahkan dia. Cikgu pecah-pecahkan, lepas tu cikgu cari. Okey, di manakah kata nama? Macam cahaya ni kata nama, pembiasan ni kata nama, pembiasan ataupun ambil pembiasan cahaya, kata nama, menyatakan ni kata kerja, cahaya kata nama. Kalau yang sama je ambil pilih satu je lah. Okey. Contohnya pemerhatian ni apa? Kata nama ke, kata kerja ke. Okey. Menerusi pelbagai media, pelbagai media lah kata nama. Maknanya perkataan-perkataan bersesuaian yang cikgu nak bina tugasan nanti. Kalau melalui ni tak perlulah cikgu nak isi banyak-banyak, nak isinya. Dia ni dah kurang bersesuaian. Cari perkataan-perkataan yang bersesuaian untuk kata nama, kata sifat, iaitu ialah pengetahuan, murid perlu tahu, dan juga kata kerja, murid boleh buat, iaitu kemahiran. Nampak tak cikgu dekat sini? Daripada sini cikgu pindahkan kepada sini. Dia ada template. Tapi cikgu nak ubah suai template dia jadi macam ni pun tak ada masalah. Dekat bawah ni murid perlu tahu. Dalam bracket buat pengetahuan. Okey. Murid boleh buat mungkin dalam bracket kemahiran. Boleh cikgu, tak ada masalah. Jadi dekat sini lebih jelas bila kita kata merungkai, cari kata nama, kata sifat iaitu pengetahuan dan juga kata kerja iaitu kemahiran. Ini yang dimaksudkan dengan merungkai. Pecahkan. Okey. Lepas kita dah rungkai, tadi kita dah rungkai, kita dah cari tema kan. Maknanya konsep yang sama. Contoh pencamaran lah. Okey. Ataupun cahaya. Terpulang lah cikgu. Okey. Bila cikgu dah merungkai, cikgu tadi dia dah rungkai dia mula buat PLC jumpa. Kita kena rungkai. Dia berjumpa, tentukan tema atau konsep yang sama. Dah semua kata sepakat. Sains kata saya ada masalah tentang pencemaran. BM pun kata okey, Maths pun kata okey, sesuai. Okey, dia ambil satu konsep atau tema pencemaran.
buat satu PLC. Ambil gambar. Ambil gambar. Kemudian dah siap semua, dia dah isi template, dah siap-siap. Ataupun lebih senang, buatlah template Google Doc. Bila jadi Google Doc, semua isi benda yang sama kan. Tempat subjek yang berbeza je. Subjek yang berbeza. Contohnya science, buat macam ni lah. Atas sini science, apa dia punya SK, apa dia punya SP, dia salin. Lepas tu dia buat TP6 dia. Ni TP6 TP6 bagi sains. Maknanya berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang inovasi alat yang mengaplikasikan sifat cahaya. Maknanya dia kena mungkin dia kena reka sesuatu lah. Kemudian dia akan persembahkan apa rekaan dia tu. Itu sains. Itu sains. Dia buat SK masing-masing, SP masing-masing, TP masing-masing. Lepas tu buat template ni. Okay. Kemudian yang bawahnya sebab tuan rumah duduk di atas BM, lepas tu BI, lepas tu matematik. Maknanya buat dalam bentuk Google Doc, Google Doc ke Google Spreadsheet, whatever lah. Jadi senang isi. Jadi benda tu boleh print out je, senang, semua dah dapat dah. Dia buat duduk di rumah masing-masing tapi diisi pada template yang sama. Kalau kena minta kerjasama guru ICT lah, tapi sekarang ni saya rasa guru yang muda-muda ni dia mahir tentang Google Doc ni Jadi dia isi pada template yang sama, lagi senang lah. Kalau tidak nanti buat sendiri-sendiri, copy paste. Susah pula nak copy paste. Kalau malas nak copy paste, buat pada Google Doc je, tak ada masalah. Okay, bila dia dah ada tema, dia dah rungkai, dia dah rungkai di SKP dia, dia bina big idea. Kalau dapat big idea, dia bina daripada atas lah, dia cari big idea dulu. Okay, kita nak buat apa tema kita ni, macam tema kita ni cahaya lah, sebab sains kata nak ambil cahaya, contohnya cahaya lah. Okay, dia pun buatlah hidup tidak bermakna tanpa cahaya, contohnya macam tu. Semua setuju. Okay, ambil menjadi dia punya big idea. Kalau 4 subjek, 1 big idea, 2 subjek big idea, 10 subjek pun 1 big idea saja. Okay. Dah duduk, ini lah dia rungkai, nanti diisi diisi kat sini. Jadi saya akan bagi dalam bentuk dalam satu dalam satu RAR. Okay, dalam satu RAR saya akan bagi semua ni. Toolkit saya bagi dalam docs, dalam dokumen. Jadi siapa yang pandai tu jadikan dia dalam Google Doc lah. Saya bagi dalam Microsoft Word. Okay. Semuanya saya dah masukkan dalam satu folder. Saya akan hantar pada Cikgu Jamilah dan Cikgu Budiman untuk diserahkan kepada semua sekolah. Okay. Cikgu boleh guna, tak ada masalah. Okay. Kemudian dia akan bina masukkan dalam template ni. Maknanya nampak tak? Cikgu ni 4-4. Nanti masukkan dalam template. Template ni contoh template dia, tapi cikgu boleh ubah sesuai lah. Okay, cikgu boleh ubah sesuai. Okay, kemudian yang ni tadi membina big idea ini bina big idea. Okay, cikgu, big idea tu is a way using seeing connection. Connection tentang connection beberapa subjek tadi yang merentas mata pelajaran tu akan ada satu connection. Not just another piece of knowledge. It is more a lens for better looking than something additionally seen. More like a theme. Lebih kepada tema dan effects of the story. Dia lebih kepada tema ataupun kita panggil macam slogan lah atau war cry. Okay. Dia ada ciri-ciri cikgu. Ciri-ciri idea utama. Bila guru tersebut dia nak rungkai, nanti dia buat satu PLC. Okay, dia nak merungkai, dia buat satu PLC, dia buat Google Meet pendek lah sebab kita tak boleh bersemuka kan. Okay, buat Google Meet secara sekejap saja. Okay, kita nak rungkai ni. Ambil gambar, dia punya tu. Jangan cikgu ambil gambar dan jangan cikgu buat satu, cikgu ambil gambar berkali-kali. Ini ialah masa merungkai, inilah masa bina big idea tapi memakai baju yang sama. Nampak tak logik lah cikgu jadi cikgu hari-hari cikgu buat macam first kali menetapkan tema. Ambil gambar, meeting sekejap je, tak payah meeting lama-lama. Ataupun buat video call, screenshot orang yang ramai-ramai tu. Video call WhatsApp pun boleh sampai 12 orang kan.
Okay, buat video call. Ataupun dalam Telegram pun boleh, video call Telegram. Ataupun Google Meet, ataupun Zoom, apa benda lah cikgu buat lah. Dia punya aplikasi cikgu guna tu terpulang. Okay. Okay, nak bina idea pertama pun, ada dia punya PLC juga. Ambil gambar, setiap satu step tu ambil gambar. Masa cikgu tengah buat mengisi idea utama tu, tentang berbincang idea utama tu, tengah menulis ke ambil gambar macam tu. Sebab apa? Ini penting. Sebab salah satu tugasan ialah ambil gambar. Nanti gambar ni akan dibawa pada modul 7 nanti. Okay, nanti modul 7 ni adalah tugasan bagi guru ICT. Carilah guru ICT contohnya nak hantar 2 orang ke guru ICT. Dalam surat tu ada seorang. Tapi nak hantar 2 orang, jadi 2 orang boleh bekerja sama, lagi cantik. Okay, nak hantar 3 orang pun tak ada masalah. Idea utama, ciri dia pertama dia mesti ringkas. 5 hingga 10 perkataan. Yang cantik memang 5 hingga 10 perkataan. Kalau 1, 2 dia tak boleh memberi makna. Dia mesti ada konseptual. Konsep mesti ada konsep berkaitan dengan tema atau konsep yang telah dipersetujui tadi. Dan dia mesti bermakna. Tidak boleh dijawab ya atau tidak. Tidak digalakkan dalam bentuk soalan lah. Okay, bermakna dan dia bermanfaat. Dia akan orang kalau tengok dia punya big idea ni, orang akan tertanya-tanya. Okay. Dia mesti terbuka. Maksudnya tiada jawapan betul atau salah. Dia mesti berkekalan. Orang akan tengok ni, dia akan lingers. Bila tengok macam ni, sebenarnya benda ni berkaitan dengan cahaya lah. Okay. Seterusnya. Okay. Ini ialah contoh-contoh penulisan. Nampak tak? Sumber cahaya kehidupan, dia realiti, ada konsep, okay, tapi dia tidak menepati ciri 5 hingga 10 patah perkataan. Dia kalau cantik 5 hingga 10. Yang macam ni, dunia kurang bermakna tanpa cahaya. Cahaya tu penting sebenarnya. Nampak tak? It lingers in our mind. How important light is. Pentingnya cahaya. Jadi dia menepati keempat-empat ciri. Bagus. Bila cikgu membuat big idea ni, cikgu boleh buat catatan macam ni cikgu. Maknanya dia menepati beberapa ciri yang ada. Cikgu tik dia je lah. Cikgu boleh copy ni, tak ada masalah. Okay. Benda ni siapa yang nak susun, arahan daripada guru besar lah. Contohnya segala bahan-bahan ni yang telah dibuat dihantar kepada guru ICT. Guru ICT simpan dulu. Okey, tak ada masalah. Guru ICT lah yang akan menyimpan. Itu terpulang kepada guru besar masing-masing. Okey, contohnya macam cahaya di alam kita, nampak tak? Tak ada konsep. Apa maknanya ni? Tak ada bermakna pun. Yang lain okey. Ketepatan maklumat tak ada kaitan langsung dengan cahaya. Kita pun tak tahu apa dia ketetapan maklumat. Tiada berkaitan dengan cahaya. So it means kalau keyword dia ialah, kalau tema dia berkaitan dengan cahaya, carilah idea utama yang boleh menjurus kepada tema atau konsep yang dipilih. Cantik ialah 5 hingga 10. Macam ni lah. Ikutlah konsep-konsep ni. Ciri-ciri ni. Okay. Alright. Lepas bina big idea, buat lagi satu meeting sekejap je. Okay, kita lepas ni rakan-rakan kita meeting untuk buat soalan pencetus idea. Okay, soalan pencetus idea, ini toolkit dia. Ini toolkit dia. Okay, ini peringkat soalan pencetus idea ialah peringkat terakhir dalam kurikulum. Peringkat kurikulum yang peringkat 1 cikgu, ialah peringkat terakhir. Dia bina soalan pencetus idea.